Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan tentang pembangunan di lereng bukit. Pembangunan di kawasan lereng bukit merupakan isu yang sering dibicarakan dalam konteks perancangan bandar dan pembangunan. Peningkatan penduduk di tanah rata kawasan bandar menyebabkan berlakunya tekanan untuk memperluaskan lagi kawasan pembangunan bandar, perumahan, dan infrastruktur. Kawasan lereng bukit ini dia menjadi pilihan utama disebabkan oleh beberapa faktor. Walau bagaimanapun, pemilihan tanah di kawasan lereng bukit tanpa pertimbangan yang teliti boleh menyebabkan kerusakan ekosistem serta meningkatkan risiko bencana alam seperti tanah runtuh, hakisan tanah, dan banjir. Bukan itu sahaja, pembalakan haram, pembersihan hutan, dan penggalian tanah untuk tujuan pembinaan pembangunan boleh mengganggu habitat flora dan fauna. Salah satu faktor pembangunan di lereng bukit adalah disebabkan oleh kelebihan geografi dan pemandangan yang menarik. Kawasan lereng bukit ini dia mempunyai pemandangan yang cantik dan udara yang lebih segar berbanding di kawasan bandar. Jadi kawasan di lereng bukit ini dia menjadi lokasi pembinaan kawasan perumahan mewah, resort, ataupun kawasan pelancongan. Banyak pemaju membangunkan kawasan pelancongan di kawasan lereng bukit untuk menarik pelanggan yang inginkan suasana tenang dan pemandangan alam semula jadi. Selain itu, kawasan lereng bukit ini mempunyai tanah yang subur dan kaya dengan sumber semula jadi. Tanah subur ini digunakan untuk pertanian dan pembangunan infrastruktur yang memerlukan tanah yang lebih berkualiti. Kawasan lereng bukit juga mempunyai sumber air semula jadi yang mengalir dari kawasan tinggi. Hal ini dapat menarik perhatian untuk pembangunan kawasan penempatan ataupun perumahan yang memerlukan bekalan air yang lebih stabil. Bukan itu sahaja, harga tanah di kawasan lereng bukit jauh lebih murah berbanding tanah rata di kawasan bandar yang padat dengan pembangunan. Seterusnya, saya ingin membincangkan tentang isu pembangunan lereng bukit dan pembalakan yang semakin merosakkan alam sekitar. Aktiviti ini tidak hanya menjejaskan keseimbangan alam semula jadi, tetapi juga memberi bahaya kepada manusia. Antara kesan utama ialah hakisan tanah runtuh, pencemaran air, dan kerusakan habitat haiwan serta tumbuhan. Semua ini boleh membawa kepada bencana alam yang serius jika tidak dikawal dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini, kita mempunyai Akta Pemeliharaan Tanah yang bertujuan untuk mengawal dan memastikan aktiviti pembangunan dilakukan dengan cara yang lebih baik dan bertanggung jawab. Akta ini berusaha untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Namun, cabaran terbesar adalah apabila kepentingan ekonomi diutamakan melebihi kesejahteraan alam sekitar. Ini akan menyebabkan tindakan yang lebih berisiko diambil demi keuntungan jangka pendek. Oleh itu, dalam konteks ini, prinsip FIK boleh memberi panduan kepada kita. Salah satu prinsip utama adalah menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kemudaratan. Dalam hal ini, prinsip FIK dia mengatakan bahwa kemudaratan hendaklah dihapuskan, yang bermaksud kita wajib mengelakkan sebarang bahaya yang boleh menjejaskan masyarakat dan alam sekitar. Kaidah yang kedua pula, menolak kerosakan lebih utama daripada mengambil kebaikan. Juga mengajar kita bahwa pencegahan kerosakan lebih penting